Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Azra'i bin Azmi, nombor matrik 054509 yang mengambil ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian pada ketika ini berada pada semester ke-7, dan saya mengambil mata pelajaran At-Tasawuf Al-Muqaran USI 31203 dengan tajuk kertas kerja yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah berkenaan tokoh tasawuf, iaitu Amru bin Osman Al-Makki, dan pensyarah saya adalah Ustaz Muhammad Syaiful Bahari bin Abdullah. Saya akan menceritakan sedikit bahasa Arab dan saya akan menceritakan dengan lebih lanjut dalam bahasa Melayu. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang Amru bin Osman Al-Makki li Junaid, yaktubu li Junaid, iaitu Amru bin Osman Al-Makki ini menulis surat kepada li Junaid. Siapa Imam Junaid ini? Kama huwa ma'lum anna Amru Al-Makki huwa ahada min tilmiz Al-Imam Junaid Al-Baghdadi allazi al-ulama al-mashhur wal mursyid fi mazhab at-tasawuf min ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang kita ketahui, Imam Amr bin Al-Makki ini adalah seorang murid kepada Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan juga seorang ulama yang terkenal dan pembimbing dalam doktrin tasawuf kepada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ketika Amr bin Osman Al-Makki di Mekah ni, kita kena tahu dia telah tulis surat kepada Junaid dan juga Al-Jariri dan juga Shibli di Iraq. Mesej yang dia tulis kepada para guru-guru dia ini adalah, dia berkata dalam surat itu, ketahuilah wahai orang-orang besar dan tua-tua di Iraq, katakanlah kepada setiap orang yang mendambakan negeri Iraq, Hijaz dan keindahan Kaabah, kamu tidak akan mencapainya melainkan dengan kesempitan jiwa, iaitu kita perlulah melakukan dengan secara merendah diri. Dan dia berkata kepada setiap orang yang mendambakan permaidani kekeluargaan dan istana kemuliaan, kamu tidak akan melakukannya kecuali dengan sesak nafas yang besar. Di sini bermaksud, jika kita nak mendapatkan sesuatu perkara yang bernilai seperti permaidani dan istana kemuliaan, kita perlulah melakukan satu pengorbanan ataupun sifat merendah diri dalam kehidupan ini supaya kita dapat mendapat kenikmatan itu. Dan di bahagian bawah surat itu Amru menulis okay, bahagian ni, fi asfal ar-risalah yaktubu Amru. Di bahagian bawah itu Amru menulis, ini adalah pesanan daripada Amru bin Osman Al-Makki dan juga para Syekh Hijaz, semuanya bersamanya dan berada di sisinya. Dan jika salah seorang daripada kamu mendapati bahawa dia bercita-cita besar, maka katakanlah kepadanya, datanglah ke jalan ini yang di dalamnya terdapat 2000 gunung yang berapi dan 2000 lautan yang bergelora dan berbahaya. Jadilah golongan yang dalam kesusahan ini. Janganlah kamu menuntut sesuatu yang palsu kerana tidak ada sesuatu pun untuk dakwaan yang palsu. Dan apabila surat itu sampai kepada Imam Junaid, yang mana Imam Junaid ini adalah gurunya, dia mengumpulkan para orang-orang tua di Iraq. Itu Imam Junaid ini, dia mengumpulkan orang tua di Iraq dan membacakannya surat itu kepada mereka. Kemudian dia berkata, Imam Junaid berkata, mari katakan apa yang dimaksudkan dengan gunung-gunung ini, dan 1000 kali dia tidak akan sampai ke halaman kemuliaan. Di antara dua gunung yang berapi ini, Imam Junaid berkata, hanya satu yang telah menyeberangi, dan anda adalah orang yang bertuah kerana telah melepasi suatu itu, kata Al-Jariri kepada Imam Junaid. Dan bahagian terakhir dalam surat itu mengatakan, setakat ini awak baru 3 langkah, iaitu Imam Junaid ini, dan telah menangis teresak-esak. Bertuah awak Junaid kerana telah melepasi suatu gunung, dan anda beruntung kerana telah membuat 3 langkah yang selebih daripada itu. Setakat ini saya tidak melakukannya sehingga melihat debu dari jauh. Ini yang dikatakan oleh Al-Jaridi dan juga beberapa lagi guru-gurunya. Ini menunjukkan Imam Amru bin Osman Al-Makki ini adalah seorang yang amat arif dan juga seorang yang sangat berilmu. Seterusnya kita akan pergi kepada ma tariqah allati ya'malu li-Imam Amru bin Osman Al-Makki. Apakah tarikat yang diamalkan oleh Imam Amru bin Osman Al-Makki ini? Jadi dalam persoalan ini kita akan melihat kepada lebih lanjut kenapa, apa tarikat yang diamalkan oleh dia. Kerana jika tak lengkaplah seorang yang bertasawuf itu tanpa tarikat. Nukila al-musannif fil kitab al-musamma Tabaqat al-Shazili al-Kubra al-Masi Jami' al-Karamah al-Aliyah fi Tabaqat al-Sadah al-Shaziliyah, yang ditulis oleh Syekh Abu Husain bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Kahin. Telah ditulis dalam buku oleh Abu Husain Muhammad Al-Qasim ini bahawa yang mana merupakan Abu Al-Husain ini adalah seorang agamawan Maghribi yang juga mengamalkan tarikat Syazili bersama Amr bin Osman. Beliau juga adalah dari syekh pembimbing dan daripada hati yang menuju kepada hadrat Allah. Jadi Amr bin Osman Al-Makki ini adalah seorang yang bertarikat Syazili.
Dan di antara wa minhum surur al-qulub wan nur al-asrar al-Amr bin Utsman al-Makki radhiyallahu anhu kana min kabra ahli tariqah wa sadatuhum wa lahu tasanif al-mashhur fi haqa'iq hadzal ilm. Dia kata adalah Imam Junaid ini, Amr bin Utsman al-Makki ni dia mempunyai buku yang terkait tentang ilmu ini, dan dia bergabung dengan Junaid setelah dia melihat Abu Sa'id al-Kharas dan Muhib an-Nabaji, dan dia telah mendahului dalam perkara-perkara yang usul. Sebagai jawapan kepada beliau, dia kata cara kewujudan tidak termasuk dalam ungkapan, iaitu kewujudan sesuatu itu tidak termasuk ataupun tidak tergambar oleh ungkapan kerana ianya adalah rahsia Allah kepada orang-orang yang beriman. Segala sesuatu yang dapat dilupuskan dengan ungkapan seorang hamba bukanlah rahsia kebenaran, kerana keseluruhan tanggungjawab hamba itu terputus daripada rahsia ilahi. Inilah apa yang ditekankan di dalam tarikat Syazili yang diamalkan oleh Utsman bin Al-Makki, yang dia mengatakan bahawa setiap gambaran kewujudan Tuhan itu kita tidak dapat menggambarkan dalam satu ungkapan kerana ianya adalah rahsia Allah. Dan jika seorang hamba itu boleh mengungkap sesuatu itu secara gambaran, maka itu bukanlah rahsia kebenaran daripada Allah. Itu apa yang ditekankan oleh tarikat Syazili yang diamalkan oleh Amr bin Utsman al-Makki. Dan kita seterusnya pergi kepada qaulul Imam As-Sufiyah fi waqtihi al-Imam Al-Arif Abu Abdullah Amr bin Utsman al-Makki. Kita akan pergi kepada kata-kata imam tasawuf yang hidup sezaman dengan imam yang bijaksana ini, iaitu Abu Abdullah Amr bin Utsman al-Makki ini. Di dalam buku-buku yang telah dikarang oleh imam tasawuf itu, qala fi kitabih adab al-muridain wa ta'rif bi ahwal al-ibad fi bab ma yahji bihi syaitan litaibin min al-wasusah. Dia berkata dalam kitab ini, yang mana kitab ini bermaksud adab kemahuan dan mengetahui keadaan hambanya dalam bab yang berkaitan syaitan, bisikan syaitan yang membawa kepada perkara bertaubat. Kata-kata panjang sehingga dia berkata, ini adalah satu bisikan terbesar di dalam tauhid dengan keraguan dan tentang sifat-sifat Tuhan dengan maksud istilah analogi dengan analogi yang lain, atau dengan menafikannya dengan menghalangnya dan memasukkan ke atas aras kebesaran Tuhan menurut fikiran mereka, sehingga mereka binasa jika mereka menerimanya, atau melemahkan mereka kecuali mereka menggunakannya untuk pengetahuan dan kesedaran tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal apa yang dia beritahu tentang dirinya, seperti mana menggambarkan dirinya dan menggambar perantaranya dengan Rasul, kerana Allah itu adalah Maha yang tertinggi. Di sini Amr bin Utsman al-Makki, ulama tasawuf pada zaman itu mengatakan pendirian Amr bin Utsman al-Makki ni bahawa bisikan besar tentang kalau jika kita ragu-ragu dalam perkara tauhid, seperti mana kita meragukan sifat-sifat Tuhan ataupun kita menafikannya, maka kita akan binasa, kerana ia akan melemahkan fikiran kita, dan apa yang kita tergambar dalam kepala kita tentang sifat-sifat Allah itu tidak boleh, kerana Allah itu maha tinggi dan yang maha tinggi dan pengetahuannya. Jadi sekian sajalah daripada saya berkenaan Amr bin Utsman al-Makki ini, dan akan diteruskan dengan kumpulan lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.